Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 31 Ogos 1957 merupakan detik bersejarah negara di mana Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaannya. Tarikh keramat ini disambut setiap tahun oleh seluruh rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Tinggal 2 hari sahaja kita bakal menyambut Hari Kebangsaan yang ke-64. Tahun ini, tema Malaysia Prihatin masih dikekalkan seperti tahun lalu kerana Malaysia sangat prihatin dengan rakyatnya yang dilanda wabak COVID-19. Ayuh kita bersatu memerangi dan memerdekakan diri dari belenggu dan virus COVID-19 yang banyak mengorbankan nyawa insan-insan tersayang. Kehamilan adalah saat yang menggembirakan bagi seorang wanita. Namun kini, ramai yang gelisah akibat pandemik COVID-19. Ikuti pengalaman Shakira Masyaikh, pemanah wanita muda negara, beraksi buat pertama kali di Tamasya Sukan Olimpik Tokyo. Semangat Hari Kebangsaan dizahirkan dalam mendekorasi makanan. Hiasan bertemakan jalur gemilang dihasilkan sebagai memperingati bulan kemerdekaan. Wajahnya terpampang di papan iklan Times Square, New York, Amerika Syarikat. Rezeki buat penyanyi baru ini, Leila Sania, artis Malaysia kedua menyusul selepas Yuna. Busana Melayu klasik sangat cantik digayakan wanita. Walau di zaman serba moden, pakaian tradisi ini masih mendapat tempat di hati ramai. Koleksi Bahari Asyik menampilkan rekaan bertemakan fashion Melayu lama khusus buat pecinta fashion klasik dan tradisional. Busana tradisional dan klasik sentiasa mekar dan masih mendapat tempat di hati penggemarnya. Meminati fashion sejak dahulu lagi, pemilik Bahari Asyik sememangnya terkenal dengan koleksi rekaan tradisionalnya yang bercirikan Melayu lama. Tertubuhnya Bahari Asyik ni pada tahun 2009. Sebelum itu bukan nama Bahari Asyik lah. Sebelum tu saya namakan Maxna Clothing sebenarnya. Masa tu saya tak serius untuk menjenamakan barangan saya. Dan dalam sebuah hub tu ada macam-macam produk. Rekaan yang mengenengahkan budaya masyarakat Melayu, nama jenamanya juga turut diambil daripada Kamus Dewan iaitu Bahari bermaksud warisan dan Asyik pula bererti terpesona. Daripada situ kita garapkan menjadi jatuh cinta pada warisan. Jadi di situ bila kita adakan brand itu, dari situ kita setkan RTW kita mengikut tema, mengikut konsep kedai kami. Mengimbau rekaan baju sekitar tahun 2000, ibu kepada seorang cahaya mata ini melihat fashion baju kurung ketika itu amat ringkas dan polos. Perasaan cinta terhadap busana tradisional menjadikan dia nekat untuk menubuhkan empayar fashionnya sendiri. Saya melihat market fashion tradisi ni, baju kurungnya begitu saja. Saya pandang tu tidak ada menyentuh hati saya. Okey, saya ini pendapat saya. Daripada situ bila saya nampak baju begitu, saya ada pandangan yang lain. So saya mendalami baju-baju lama. Dari situ saya garapkan, sebenarnya baju-baju kita ni begini, bukan apa yang kita tampilkan. Maka saya ada olahkan sedikit kekek ataupun pesak ataupun leher untuk diterima pakai oleh wanita-wanita sekarang lah. Selain gemar bermain dengan warna-warna terang dan ceria, pemilihan kain yang selesa serta berkualiti seperti kain kapas, linen dan viskos menjadi keutamaan mereka ini. Kalau kita nak buat kebaya, kita fikir kebaya Cik Siti Wang Kembang yang nak kita ketengahkan ini, fabrik apa yang sesuai. Saya fikir design apa dan saya dapatkan fabrik tersebut. Di situ saya dapat kelainan dari segi persembahan fabrik. Butik One Stop ini menawarkan pelbagai jenis material dan corak fabrik untuk pelanggan. Lebih eksklusif, pengunjung juga boleh menempah baju mereka dengan memilih sendiri jenis kain serta potongan yang diinginkan. Tempahan pula hanya baju-baju tradisi sahaja. Baju-baju lain memang kami tak terima. Kami hanya mahir dalam baju-baju tradisi. Susulan keadaan pandemik yang masih melanda negara, jenama ini tidak terkecuali dalam mengeluarkan koleksi khas buat kaum wanita yang bekerja dari rumah. Maklumlah kan, work from home ni maknanya selain daripada bermeeting ataupun berzooming di komputer,
At the same time nak uruskan anak-anak, nak uruskan dapur. Jadi baju-baju sebegini, baju-baju oversize ni sangat memberi keselesaan. At the same time, it's presentable. Baju kurung klasi juga merupakan koleksi terbaru yang diilhamkan daripada ciri klasik kapal yang tercetus ketika bercuti di Lumut Perak. Dia pakai baju klasi tu, kalau perempuan rasa baju klasi kapal tu yang ada leher ikat tu kan, di situ saya rasa macam cantik pula kalau leher tu kita buat begitu. So saya buat leher tu leher klasi, badannya kita masih maintain pada kurung dan we add ada poket. So dia macam bagi satu nafas baru pada I punya design. Sentiasa menekankan identiti dan nilai estetika terhadap setiap rekaannya juga antara penyebab jenama ini kekal sehingga ke hari ini. Kita dah masuk dalam alam fashion ni, dia memang heart and soul kan. Bila tiba waktu dia, macam for example this time lah, biasanya dalam bulan 9-10 kita dah start brainstorming kan. So dia akan datang idea tu. Ketika di awal penglibatannya, Zahalina pernah mengalami kerugian hampir RM40,000 apabila barang yang dipesan dari luar negara hilang ketika dalam perjalanan ke Malaysia. Walaupun perik untuk ditelan, namun ia bukanlah titik noktah buat mereka ini. Setiap kegagalan dianggap satu proses pembelajaran untuk dia lebih maju di masa akan datang. Dalam bisnes memang banyak benda yang mengecewakan, tetapi muka kena senyum dan teruskan hidup. Katalah kita mendapat feedback daripada orang ramai mengatakan, oh benda ni tak boleh. Tak. Untuk orang bisnes is always yes. Apa keadaan sekalipun, dreaming kita adalah boleh. Kalau tak ada stok pun, kita cakap boleh. Kita cari juga stok tu sampai kita dapat. That is a persistent attitude dan positive attitude yang kita kena ada. Tak lama lagi kita akan menyambut Hari Merdeka yang ke-64 tahun. Dalam kita meraihkan kemerdekaan ini, kita toleh ke belakang, ingat balik pada tradisi kita. Kita boleh jadi global, tapi jangan lupa warisan, budaya dan busana kita. Salam kemerdekaan dari kami di Bahari Asyik. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Semoga busana tradisional ini kekal menjadi kebanggaan rakyat Malaysia, terutama sekali oleh generasi muda akan datang. Walaupun sudah 13 tahun menetap di United Kingdom, peningkatan kes COVID-19 mendorong pasangan suami isteri ini berpindah ke negara yang berisiko lebih rendah. Taiwan menjadi pilihan mereka. Selain daripada lebih dekat dengan Malaysia, kesenian dan budaya bercirikan Asia dan Barat menarik minat mereka. Segmen Sana Sini kali ini membawa anda ke Taipei, Taiwan. Terletak di utara Pulau Taiwan, Taipei adalah bandar besar yang sememangnya terkenal sebagai pusat ekonomi dan antara hub utama di Asia Timur. Baru saja berpindah ke Taipei sejak awal tahun lalu, keluarga ini amat teruja dengan keindahan negara Republik China ini. Taipei ni orang suka pergi outdoor, so dia banyak macam kita orang pergi park, kita orang banyak pergi hiking. Anak-anak pun dia pergi hiking dengan bapa dia pagi-pagi. Selain menjadi bandar paling sibuk di Taiwan, Taipei mempunyai pelbagai gabungan budaya dan adat resam masyarakat Cina, malah struktur pembinaan bangunannya juga turut mempunyai keunikan yang tersendiri. So far kita orang just around Taipei sahaja baru. Tempat-tempat yang dia punya temple, the main attraction dekat Taipei tu nama dia Chiang Kai-shek. Dia ada dataran dia, rumah tradisional dia besar sangat. So kat situ dia letak dia punya museum-museum dia lah. Satu culture orang Taiwanese ni dia night market dia. Mereka suka pergi night market. Memang dia orang pergi untuk makan. Dia ada dekat night market tu dia ada tempat duduk untuk makan ramai-ramai. So setiap hari night market ni dia ada everywhere around Taipei. Dia start pukul 5. So orang-orang Taiwan ni akan pergi night market lepas kerja ke, lepas tu makan kat situ itself. Sebelum berpindah ke Taipei, Hana dan keluarganya menetap di London, United Kingdom. Pengalaman tinggal di kota London selama hampir 13 tahun memberikan banyak pengalaman manis buat dia dan keluarga. Selalunya di London, sebabkan dia ada 4 season, dia ada aktiviti dia orang masa season winter, dia ada dia punya winter wonderland. Lepas tu kalau
autumn dia ada macam pumpkin patch yang budak-budak ni nanti akan kutip pumpkin bawa balik untuk masak ataupun nak ukir-ukir ke kan. Dan kebanyakan macam aktiviti dekat London tu either bayaran tak mahal ataupun free. So kami tak adalah membelanjakan duit yang banyak kalau pergi travel around UK itself. Penuh dengan bangunan pencakar langit, Kota London juga turut terkenal dengan pelbagai khazanah alam dan keindahan semula jadi yang mempersonakan. Kami suka pergi dekat Hyde Park dia. Dekat Hyde Park dia tu, park dia besar, sangat-sangat besar. Lepas tu cantik, terjaga elok. Dia macam bersih je. Budak-budak ni pun macam boleh lari, kita pun tak risau. Namun sejak wabak COVID-19 menyerang seluruh dunia, kes di London yang semakin tinggi telah mendorong keluarga ini berpindah ke negara yang dirasakannya lebih selamat. Masa tu kita orang rasa dah macam kesian dekat budak-budak ni. Itu rezeki datang. Rezeki datang, kita orang pun research sikit pasal Taiwan. Tengok-tengok Taiwan tak ada COVID. Lepas dah timbang tara, tengok mana baik buruk, kita orang pun decided it's best untuk pindah Taiwan for now supaya diorang boleh dapat normal life, boleh pergi sekolah, boleh berkawan kan. Menetap di negara orang pastinya mempunyai keseronokan dan cabaran yang tertentu. Dalam menyesuaikan diri, perihal anak-anak juga sentiasa dipantau. Nak membesarkan diorang tu tak susah mana pun sebab kita dalam environment, sebab kita masih kahwin orang Malaysia, orang Muslim kan. So untuk membesarkan diorang dalam environment Malaysian, environment Muslim tu tak susah. Tapi bila start diorang pergi ke sekolah tu, dari awal-awal kena ajar diorang makan halal. Kita kena ajar diorang macam mana hubungan lelaki perempuan macam mana kan. Hana dah start dari kecil, dari budak lagi. So dia tak susah lah flow tu. So apa yang kita ajar itu yang diikut. Berpengalaman menetap di dua negara berbeza menjadikan keluarga ini lebih memahami dan menghargai setiap ciri budaya serta adat sesuatu kaum dan bangsa. Duduk di Taiwan, kami suka sebab dia dekat dengan Malaysia lah. Kalau dekat UK, kami suka sebab dia punya sistem education dia bagus semua. Dua-dua ada dia punya keistimewaan. Asian ni rasa macam rumah sendiri sebab kita duduk Malaysia, membesar kat Malaysia dulu kan. So bila datang sini, automatically tak rasa macam clash in culture kan. Sudah mempunyai rumah sendiri di London, keluarga ini berhasrat ingin membeli sebuah rumah lagi di Malaysia sebagai kediaman pertama mereka. Setengah tahun kat Malaysia, setengah tahun dekat UK. So for now itu yang goal kami lah. Ada 2 rumah. Kalau anak-anak decided untuk menetap terus kat UK kan. London mahupun Taipei, kedua-duanya merupakan kota metropolitan yang mempunyai tarikan tersendiri yang pastinya mampu mewujudkan keterujaan kepada sesiapa sahaja. Selepas Yuna, penyanyi baru Leila Sania merupakan artis Malaysia kedua yang wajahnya terpampang di billboard atau papan iklan di Times Square, New York, Amerika Syarikat. Kehadirannya di papan iklan itu sebagai wakil penyanyi Malaysia dalam kempen Equal oleh Spotify. Jom ikuti perjalanan seni dan rutin harian penyanyi lagu Ki Sera Sera. 处在摇晃的平衡点，小心地把心沿着点，愿属于你平线，随旅程的美而蜿蜒。 Membesar dalam keluarga yang berdarah seni secara tidak langsung, Leila Sania 19 tahun sudah didedahkan dengan bakat nyanyian sejak kecil lagi. Baru-baru ini, wajah manis Leila Sania terpampang di pekarangan Times Square, New York pada Julai 2021 sekaligus membanggakan negara. Seorang anak Malaysia, Leila sangat-sangat bangga, sangat-sangat berbesar hati, sangat-sangat bersyukur yang Leila dapat mewakili Malaysia untuk
terpapar di New York Times Square billboard sebab this is such a rare opportunity, very rare. So Lela tak akan put this opportunity to waste. Lela akan buat sedaya upaya untuk Lela tak bazirkan opportunity yang Allah dah bagi dekat Lela ni. Tapi on that day, masa Lela first time tengok Lela punya gambar tu, Lela nangis sepanjang malam, terkejut. Sampai mak Lela kena cakap, Sania, sudahlah Sania, cukup, tarik nafas, pergi solat syukur. Berkebolehan bertutur bahasa Mandarin dengan fasih tidak disia-siakan apabila Lela turut merakamkan lagu dalam bahasa tersebut bagi menyuntik kelainan dalam karya nyanyiannya. Sekarang Lela nak share Lela punya beauty and health tips. So my first tip is to have a very fixed skincare routine. So macam Lela, pagi Lela akan basuh muka, lepas tu Lela akan pakai toner, lepas tu Lela akan pakai moisturizer, Lela akan pakai sunscreen. 4 step. Malam, Lela akan pakai pencuci muka, lepas tu Lela pakai toner, lepas tu Lela pakai serum. Serum ni apa-apa serum yang Lela nak pakai masa tu. Contoh kalau masa tu Lela ada pimple ke apa, Lela akan pakai serum yang membantu hilangkan pimple. Lepas tu Lela akan pakai moisturizer, lepas tu Lela akan lock in semua ni dengan petroleum jelly. Kenapa? These days cuaca panas sangat kan. So Lela punya bawah mata ni selalu kering. Bawah mata ni, dekat bawah pipi ni kan, selalu kering. So Lela pakai petroleum jelly ni, dia akan tolong lock in the moisture dekat dalam kulit Lela. Peranggap kita, remaja kita tinggalkan, namun aku masih menggenggam janji. Second tip ialah untuk korang punya tekak dengan korang punya vocal cords. So macam mana Lela jaga Lela punya tekak ialah Lela minum honey lemon drink. Bila Lela sakit tekak ataupun Lela rasa macam ada perit-perit sikit kat tekak ni, Lela akan minum honey lemon drink. So macam mana Lela dapat tahu pasal remedy ni ialah masa tu Lela sakit tekak, lepas tu Lela kena perform. So mak Lela macam, Sania, cuba kau try ni. Dia buat honey lemon drink, dia bagi Lela minum. Lepas tu Lela minum, macam magic, tekak Lela okey. Lepas tu Lela boleh perform macam biasa. Before menyanyi, Lela akan buat vocal warm up. Tapi Lela ni tak ada masa yang banyak sangat nak buat vocal warm up. So Lela akan buat satu benda ni, Lela akan hum lagu favourite Lela. Apa-apa lagu favourite Lela, Lela pasang je lagu, Lela ikut. Contoh, lagu Lela. Tip nombor 3 Lela ialah pasal exercising. Masa Lela tengah scroll dekat social media tu, Lela jumpa ada satu exercise ni, korang boleh main phone sambil exercise. Lepas tu Lela macam, killing two birds with one stone, why not? So Lela pun cuba. Lela cuba 1-2 hari. Lepas tu Lela, lama kelamaan dia jadi Lela punya habit. Every night before I go to bed, Lela akan buat dulu exercise ni. Dan Lela ada satu quote Lela bagi dekat diri Lela, which is, it's better to avoid than to treat. Itu betapa importantnya Lela rasa kita patut jaga kita punya kesihatan dan kecantikan. Lela harap segala yang Lela kongsikan bermanfaat ya untuk semua. Stay safe. Bye-bye. Jumpa lagi. Just reply, I know you are, but what am I? Semangat Hari Kebangsaan juga dizahirkan dalam mendekorasi makanan. Pelbagai hiasan yang bertemakan jalur gemilang dihasilkan sebagai patriotisme yang sejati. Bersama Chef Kecil Kitchen berkongsi tip dan idea. Spend my weekends trying to get you off my mind again, but I can make it stop. I'm trying to pretend I'm good, but you can tell. Saya RB daripada Chef Kecil Kitchen nak kongsi dengan anda resepi yang mudah hari ini. Baik, sebelum tu saya nak ucapkan salam kemerdekaan yang ke-64 kepada seluruh rakyat Malaysia. Mengikut sejarah, Madeleine ini berasal daripada Perancis. Okey, baik. Mungkin ada yang tengok Madeleine ni macam buah hulu kan? Okey. Mungkin nampak sama tapi actually mungkin cara dan juga bahan dia tu berbeza. Okey, baik. Mula sekali kita masukkan gula dan juga telur.
Okey, beat sampai dia creamy selama lebih kurang 3 ke 4 minit dalam kelajuan sederhana. Sekarang ni kita ready untuk masukkan bahan seterusnya, iaitu kita punya vanila, esen vanila dan juga madu. Seterusnya saya akan parutkan lemon lebih kurang separuh. So ni salah satulah flavor yang boleh kita letakkan ataupun perasa yang boleh kita letakkan dalam kita punya Madeline. Tapi kalau nak letak perasa lain pun boleh juga. Ada yang letak raspberry ataupun blueberry dalam kita punya Madeline. Kita akan pukul semula dalam 1 ke 2 minit. Kemudian kita akan teruskan dengan step seterusnya. Okey, baik, dah selesai. So basically anda dapat tekstur ataupun rupa yang lebih pekat. So macam ni yang kita akan teruskan dengan langkah seterusnya. Ayak tepung, kita akan masukkan baking powder. Dan juga kita akan masukkan garam. Okey, baik. So dah sebati macam ni. Kita tak nak pukul terlalu lama. Kita dah kok balik tadi, dah okey, dan sekarang kita akan masukkan melted butter. So masukkan butter yang telah dicairkan sedikit demi sedikit. Okey, baik. So ni kita dah siap, dah sebati. Okey, baik. So sekarang kita simpan dalam peti sejuk selama 45 minit ataupun boleh juga lebih, nak simpan semalaman pun boleh. Esok kita bakar. So sediakan kita punya loyang ataupun acuan yang ni untuk Madeline. Kemudian kita sapukan butter. Sekarang kita ready untuk bakar. So bakar dalam oven suhu 180 selama 5 ke 7 minit. Atas kita punya Madeline ni dia ada bonggol ataupun hum. So ni menunjukkan anda punya Madeline ni cantik dia jadi. Kemudian sekejap lagi kita nak hias dia mengikut tema Merdeka. Tadi kita dah siap kita punya Madeline, tapi untuk tema kemerdekaan ni, apa yang saya buat? Saya salutkan juga dengan coklat macam ni, okey, mengikut warna bendera Malaysia. Jadi kita akan buat tower, menara guna Madeline kita ni. Okey, baik, dah siap kita punya menara bertemakan kemerdekaan. Kita ada warna putih, merah, biru dan juga kuning. Baik, so bagi anda semua di rumah, jangan lupa untuk cuba resepi Madeline ini. Jangan lupa untuk tengok resepi-resepi yang saya kongsikan dengan anda semua di Instagram Chef Kecil Kitchen dan juga Facebook Chef Kecil. Kami juga ada buat kelas online yang anda boleh join juga. So itu saja daripada saya, Albi Chef Kecil Kitchen. Jumpa lagi. Bye. Baru-baru ini, Shakira Masyayah 21 tahun, pemanah negara telah bertanding di Olimpik Tokyo. Tamasya sukan ini merupakan Olimpik pertama dan penampilan ketiganya di peringkat antarabangsa. Ikuti pengalaman Shakira membawa cabaran negara dalam acara Recurve Individu Wanita. Anak kelahiran Felda Midoi Segamat Johor ini mula menunjukkan minat dalam sukan memanah semasa bersekolah di Sekolah Kebangsaan Felda Midoi. Saya start memanah dari umur 9 tahun. Ayah saya yang
macam menyuruh saya lah untuk masuk dalam pemanah ni. And then baru saya dalam 10 tahun tu baru saya terlibat dalam pertandingan lah peringkat daerah. Untuk masa sekarang pencapaian saya ada menang lah dari peringkat kebangsaan. Dari team event saya dapat emas dan dalam peringkat sukma saya ada hanya penyertaan lah selama 2 sukma di Perak dan di Sarawak. Penuntut semester 2 jurusan Komunikasi Massa di Universiti Putra Malaysia UPM ini teruja apabila berjaya menempatkan diri ke sukan yang terulung di dunia. Peluang keemasan yang diberikan oleh Persatuan Memanah Kebangsaan Malaysia digunakan sebaiknya semasa di Olimpik Tokyo. Saya rasa gembira, terkejut pun sebab saya tak menyangka lah saya dapat pergi Olimpik secepat ni. Umur 21 tahun sebab saya masuk national team pun 2020. So 2021 dah dapat pergi ke Olimpik, so saya rasa berbanggalah dengan pencapaian saya. Pada mulanya memang rakyat Malaysia memang tak kenal saya sampai Shakira ni sebab saya pun tak, macam ini kali game yang ketiga untuk saya pergi ke bawah negara. And then bila orang dapat tahu saya dapat pergi Olimpik, so dari situlah orang dapat mengenali saya. Keputusan untuk Shakira layak beraksi ke peringkat antarabangsa pada 1 Julai lalu merupakan hadiah hari lahir yang paling bererti baginya. Shakira adalah seorang kidal, namun apabila beraksi, dia sudah terlatih menggunakan tangan kanan. Pengalaman memang best dekat sana. Berbeza daripada tournament-tournament yang lain yang pernah saya pergi. Dia punya opponent pun memang hebat-hebat lah. Saya memang tak boleh menandingi dia orang lagi sebab saya punya pengalaman pun memang tak banyak lagi untuk game-game international ni. Tapi at least time Olimpik tu saya dapat bagi cabaran lah untuk dia orang. Pencapaian saya di Tokyo, saya telah melepasi personal best saya iaitu 6.30. Personal best saya sebelum tu 6.19. So 11 point tu pun agak tinggi jugalah peningkatan dalam sukan memanah untuk saya. Walaupun Shakira gagal meneruskan kemaraannya setelah tewas di tangan Elena Osipova, pemanah dari Rusia, prestasi sulungnya itu tetap mendapat pujian ramai. Dia kelihatan agak gugup bertanding dengan nama besar, namun Shakira tetap memberi saingan sengit kepada pencabarnya. Untuk saya mengharapkan saya punya performance ada peningkatan lah. Walaupun sedikit, at least ada peningkatan tu bagi saya berpuas hati lah dengan pencapaian saya. Dan insya-Allah saya akan melayakkan diri lagi untuk pergi ke Olimpik Paris 2024 bersama dengan tim saya nanti, insya-Allah. Pengalaman manis beraksi di Tamasya Sukan Olimpik Tokyo dijadikan batu loncatan kerana hanya 2 pemanah wanita negara pernah beraksi di pentas Olimpik. Semoga terus maju jaya. Tahniah Shakira. Pelakon Liza Abdullah mula menceburkan diri dalam dunia seni sejak tahun 1981 lagi. Menerusi drama Penghujung Rindu, nama beliau terus dijulang dan mendapat perhatian penggiat seni tanah air. Setiap kali beraksi, beliau akan memastikan lakonannya menjadi perhatian dan buah mulut penonton. Bermula dengan minat menyanyi dan aktif dalam pementasan drama dan teater sejak di bangku sekolah, Liza Abdullah tidak menyangka bakat seninya mampu bertukar menjadi kerjaya. Kita masa dulu keluarga tak begitu
sederhana saja. Jadi kalau bekerja tu dapatlah duit, walaupun sebenarnya masa tunggu keputusan SPM tu arwah abah dah carikan berapa borang dah untuk pergi belajar untuk masuk ke universiti. Universiti tau. Tapi lepas tu saya pergi temankan kawan saya untuk uji bakat. Dah macam mana, entah saya pun tak tahu, dah rezeki Allah agaknya. Daripada situlah kerjaya saya bermula, di mana orang panggil saya untuk berlakon filem. Di ketika itu kita belum ada stesen TV swasta, and masa tu kita pun pelakon pun tidak sekarang semeriah begini, kelompoknya begitu kecil, dan industri kita pun production house pun tak begitu banyak. Tapi di situlah saya bermula kerjaya daripada drama TV membawa ke filem. Ramai yang keliru. Sebenarnya saya, penglibatan awal saya adalah dalam bidang lakonan. Mungkin orang confuse kat situ. Walaupun jiwa nyanyian tu lebih lebih kuat dalam diri, tapi Allah kata masa tu jalan yang Allah turunkan pada adalah dunia lakonan. Tapi saya nak bagi tahu semua, rezeki saya pula setiap kali drama, bukan setiap kali, kebanyakan drama yang saya lakonkan, saya berpeluang untuk menyanyi dengan suara saya sendiri. Termasuklah drama saya Penghujung Rindu. Kalau siapa-siapa yang sebut je pasal drama Penghujung Rindu ni, tahulah itu adalah drama yang melonjakkan nama saya. Taklah lonjak mana pun, lonjak sikit aja. Dengan saya dengan Andy Lala, Sheila Hamzah punya ayah tu dulu bapa dia my hero. Cerita Penghujung Rindu mendapat sambutan yang di luar jangkaan, dan arwah Yalal Chin yang menciptakan lagu tu, jadi dapatlah saya menyanyikan untuk drama Penghujung Rindu. Bakat dan kelebihan Liza turut mencuri perhatian pengarah dan pelakon terkenal A.R. Badul. Dia telah diberi peluang untuk memegang watak utama dalam sebuah filem meskipun masih baru dalam industri ketika itu. Saya punya first filem, saya heroin dah, walaupun muka comot, saya dapat berlakon dengan Abang Badul. Dan dalam masa yang sama, saya dapat menyanyi. Dalam filem Pagar-Pagar Cinta tu sebenarnya suara tu, yang dalam filem tu Abang Badul yang menyanyi, tapi sebenarnya suara saya dengan suara Datuk Malik Ridwan. Lagu yang Mengapa cinta kita Terlalu banyak halangan, tanah pagar, Sini pagar, tanah pagar, sini pagar, pagar-pagar sana sini, oh cinta. Siapa ingat, itulah dia lagu pertama, filem pertama saya dan suara saya sendiri. Siapa yang masih mengingati, dan saya rasa ramai lagi peminat-peminat filem Marah-Marah Sayang, Sayang, jika kau tahu apa sebenarnya isi di hati. Seperti artis-artis lain, Liza Abdullah juga mempunyai gaya dan penampilan tersendiri yang menjadi ikutan para peminat. di ketika itu memang Farah Fawcett popular tau. Orang kata lah, bukan saya kata tau. Orang kata rambut saya macam Farah Fawcett. Jadi rambut saya memang keli. Lepas tu kita perm pula. Di zaman itu, zaman 80-an, kalau siapa-siapa notice lah, siapa rambut kembang dia hebat. Lagi satu trademark saya, dulu kalau saya berlakon, saya akan asingkan duit saya akan beli cincin, saya akan beli rantai, saya akan beli apa-apa saja. Tapi saya dulu kalau yang mengenali saya, ni tangan ni penuh, 10 jari ni penuh dengan cincin. Saya memang ada trademark, suka pakai cincin 10 jari. Itu antara trademark saya. Ada ikut tau. Ada yang bangga tu, ada buat gambar saya, pergi dekat salon kata nak rambut macam ni. Itulah antara trademark saya. Bagi Liza, setiap kenangan pahit sepanjang bergelar anak seni tetap akan beliau kenang sebagai satu pengalaman manis. Kesungguhannya dalam bekerja menjadikan nama Liza Abdullah masih relevan sehingga kini. Menjadi anak seni bukan semudah yang kita jangkakan. And untuk naik senang, untuk jatuh pun senang. Jadi kepada yang meminati saya, terima kasih banyak-banyak yang support saya dari dulu hingga ke hari ini. Saya pohon doakan saya supaya saya dapat menjalani kerja saya dengan baik, dapat menghiburkan anda di luar sana. Anda luar sana menghargai, suka dengan kerja saya, itu satu nikmat yang sangat-sangat hebat buat saya. Dengarlah keluhan hatiku, keluhan seorang penghibur. Ku disanjung dan dipuji, tidak kurang yang membenci. Bekerja ke sana kemari untuk hidup mencari rezeki dengan hitnah dan hinaan.
Kehamilan adalah saat yang menggembirakan bagi seorang wanita. Namun kini, ramai yang gelisah akibat pandemik COVID-19. Faridah Abdul Hamid, 24 tahun, telah disahkan positif coronavirus pada 18 Julai lalu ketika usia kandungannya baru memasuki 11 minggu. Dia mendapat jangkitan semasa bekerja di kilang. Kemudian ahli keluarganya juga dijangkiti dan ayah tercinta kembali menghadap Ilahi selepas 12 hari bertarung nyawa. Detik cemas keluarga Faridah bermula apabila dia dan kontak rapatnya telah diarahkan untuk melakukan ujian COVID di klinik berhampiran. Sementara menunggu keputusan, 5 ahli keluarganya yang lain hanya kuarantin di rumah. Saya demam dalam 3-4 hari. Lepas demam, saya hilang deri rasa dan bau. Selepas tu keputusannya keluar dalam masa 2 hari. Yang mana pergi klinik tu positif. Termasuk saya lah. Tapi saya dihantar ke pusat kuarantin biasa je lah. Kat sana pun ada buat, setiap pagi ada buat check up untuk cek darah, oksigen, macam tu je lah. Menurut Pegawai Perubatan dan Kesihatan Wilayah Persekutuan Putrajaya, Dr. Wan Nur Syazwani Wan Muhammad Nur, setiap bulan terdapat peningkatan kes jangkitan COVID terhadap ibu hamil. Wanita yang mengandung merupakan golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan teruk selain individu yang mempunyai komorbid dan warga emas. Sekiranya ibu hamil mendapat jangkitan, dia lebih cenderung untuk dapat jangkitan yang lebih serius. Especially sekiranya ibu mendapat jangkitan COVID-19 tu pada usia kehamilan di trimester kedua atau di trimester ketiga. Kita perlu faham sewaktu kehamilan berlaku, dengan kehamilan itu sendiri badan terpaksa bekerja lebih keras untuk memberi supply kepada ibu dan juga anak di dalam kandungan. So, sekiranya ibu mendapat jangkitan, badan akan lebih overwhelmed dengan menjaga ibu, anak dan juga melawan jangkitan COVID-19 dalam masa yang sama. Antara komplikasi yang mungkin berlaku, boleh berlakunya kelahiran pramatang ataupun ibu memerlukan perawatan di intensive care unit atau ICU. Setelah 2 hari menunggu keputusan, kesemua kontak rapat Faridah juga disahkan positif COVID-19. Bapa Faridah Abdul Hamid Sayuti, 60 tahun, sebelum ini hanya mengalami gejala ringan. Namun pada 17 Julai yang lalu, keadaan kesihatannya semakin lama semakin tidak memuaskan. Lepas tu KKM baru call, baru ambil dia pergi hospital. Dekat hospital tu dia macam lemah. Dia tak ada selera makan, dia lemah. Di situ lah, dia lemah. Lepas tu tak lama tu dia macam tak larat, oksigen dia pun kurang. Doktor tidurkan dia lah. Tak lama tidurkan, 30 hari bulan 7, dia dah meninggal lah. Saya dapat ke hospital lah, plus tengok dia. Saya dapat juga tengok dia just kat kaca tu je lah, kat tingkap. Dia akan buka muka, tengok sekejap. Lepas tu adik-beradik lelaki dapat semayangkan, dan ikut ke kubur je lah. Tu je adik-beradik je lah yang boleh pergi ke kubur. Selain bapa, ibunya Fatimah Othman, 55 tahun juga mengalami jangkitan yang teruk. Dia dibawa ke hospital bagi mendapatkan rawatan lanjut. Apabila keadaan semakin kritikal, ibunya dimasukkan ke dalam unit rawatan rapi dan doktor terpaksa mengambil keputusan untuk menidurkannya. Dalam masa dia tidurkan tu ada keputusan yang baik lah. Makin lama makin okey, oksigen dia okey. Lepas tu doktor kurangkan ubat tidur dia untuk bangunkan dia lah. Sekarang dia dah okey. Sedih, terkilan pun ada. Macam punca tu macam dari saya. Saya pun ada rasa bersalah lah juga. Tapi ramai yang bagi semangat. Dia kata tak payah fikir, tak payah fikir yang ini semua punca dari saya lah. Sebab kita pun tak tahu kan virus ni, kita bukan nampak.
Lagipun ramai yang cakap jangan down sebab saya pun tengah mengandung sekarang. Langkah-langkah pencegahan amat penting bagi mengelakkan jangkitan COVID-19. Justru semua ibu hamil digalakkan untuk mendapatkan suntikan vaksin bagi mengurangkan komplikasi sekiranya dijangkiti. Pertamanya, pastikan anda mengikut nasihat doktor atau pakar yang merawat anda. Mereka lebih mengetahui keadaan anda dan kondisi anda, jadi rawatan yang terbaik dan yang sepatutnya dapat diberikan kepada anda. Jaga diri anda mentally and physically. Pastikan anda mendapat vaksinasi segera. Vaksinkan diri anda. Consult your doctor, consult doktor anda. Tanya pada yang pakar. Dan jangan lupa selepas mendapat vaksinasi yang lengkap, masih patuhi SOP seperti biasa. Mari kita bangkit semula, peka dan lihatlah sekeliling. Titipkan doa, hulurkan bantuan dan hadiahkan kata-kata semangat kepada mereka yang memerlukan kekuatan. Terima kasih kerana bersama kami hingga ke akhir siaran dan teruskan layari laman Facebook dan Instagram di TV3 Nona. Jika anda mempunyai sebarang pendapat atau komen, anda boleh terus email ke nonatv3@gmail.com. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Jaga diri. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu dan